Assalamualaikum. Okey, masih lagi bab 5, ungkapan algebra untuk bahagian yang kedua. Baiklah, apakah yang akan dipelajari pada hari ini? Okey, yang pertama kita akan mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni kita dah belajar minggu lepas, so hari ni kita nak kenal pasti sebutan. Yang kedua, kita nak kenal pasti sebutan serupa dan tidak serupa. Dan yang ketiga, yang terakhir dan yang paling penting, kita nak menambah atau menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okey, seterusnya kita nak kenal dulu apakah itu sebutan algebra. Minggu lepas kita dah belajar ungkapan algebra. Contoh-contoh ungkapan algebra contohnya macam 3x tambah 2y. Okey, S tambah 3T tolak 4 ataupun 7 tolak 5T. Ini semua yang warna pink ni, ini ialah ungkapan algebra. Sebutan algebra ialah, sebutan algebra ialah satu-satu dalam ungkapan tu. Satu persatu. Contohnya ini 3X. 3X ni, ini ialah sebutan algebra. 2Y ni ialah sebutan algebra. Sebutan ni maksudnya yang bahagian-bahagian dalam ungkapan algebra. So, kalau untuk yang ini, kalau untuk 3x tambah 2y ni, so ada berapa sebutan? Okay, so ni ada 1, 3x. Ni ada 1, 2y. So, maksudnya ini ada 2 sebutan algebra. Dua, macam mana nak sebutan ni? Okey, 2 sebutan algebra. Okey, 2 sebutan. Okey, kalau yang ni, okey, tengok ungkapan algebra yang kedua. S, ni satu ungkapan, satu sebutan algebra. 3T, satu sebutan algebra. So, 4, negatif 4 ni adalah satu sebutan algebra. So, berapakah bilangan sebutan algebra? Okey, dalam ni. Ini ada 3 sebutan algebra. Okay, so yang terakhir, 7 adalah satu sebutan algebra. Dan negatif 5T adalah satu sebutan algebra. So dalam ungkapan yang ketiga ni, kita ada 2 sebutan algebra. Okay, so ingat ya, sebutan algebra ni ialah anak-anak dalam ungkapan algebra. Okey, ini adalah buku kerja muka surat 49 soalan 2. Okey, dia suruh kenal pasti sebutan algebra bagi setiap yang berikut. Okey, contoh yang pertama 5A kuasa 2 tolak 4B tambah C. Jadi sebutan algebra, ini kita panggil ungkapan algebra. So sebutan algebra ialah 5A kuasa 2, 4B dan juga C. Okey, so 5A kuasa 2, 4B dan juga C. Okey, yang kedua, negatif 8BC tambah 7. So, negatif 8BC tambah 7 jadi ungkapan algebra dia ialah 8BC. Okey, so dalam sebutan algebra, kita abaikan simbol negatif dan juga positif. So, 8BC dan yang kedua ialah 7. Okey, so ingat ya, dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Okey, yang ketiga, 0.9M tambah 2N tolak 9. Jadi ungkapan algebra dia ialah, yang pertama inilah 0.9M. Yang kedua ialah 2N. Dan yang ketiga ialah 9. Okay, yang ini ialah 0.25YZ tambah Y kuasa 2. So ini ialah 0.25YZ. Dan sebutan yang kedua ialah Y kuasa 2. So ini ialah sebutan algebra dalam ungkapan algebra. Okey, sekarang kita nak tengok pula sebutan serupa atau sebutan tak serupa. Okey, sebutan serupa ialah, kalau tengok kat sini, pemboleh ubah yang sama. Apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah yang sama? Huruf dia sama. Huruf dia mesti sama. Okey, contoh yang pertama. Okey, negatif 2M dan 3/7M. So, kita akan tengok sebutan ni serupa ke tak serupa. Kita tengok huruf dia, pemboleh ubah dia. So, kat sini
negatif 2 ni ialah perkali. M ialah pemboleh ubah. Jadi ini ialah M, pemboleh ubah dia ialah M. Dan yang ini ialah pemboleh ubah dia pun M. So, M dengan M. Jadi ini ialah sebutan serupa. Okey, yang kedua, tengok yang kedua. Ini PQ per 3. Yang ini ialah 6.9 PQ. PQ, ini pemboleh ubah pertama dia PQ. Ini pemboleh ubah yang kedua dia pun PQ. Maka ini ialah sebutan serupa. PQ dengan PQ. Perkali nombor tu tak apa. Kita nak tengok pemboleh ubah dia mesti sama. Okey, yang ini. Yang ketiga, 2V dan 2W. So, 2 sama dengan 2. Tapi 2 ni bukan pemboleh ubah. 2 ini ialah perkali. So, pemboleh ubah dia ialah V dan W. So, V dan W ni ialah pemboleh ubah yang tak sama, tak serupa. Jadi, ini bukan sebutan, ini sebutan tak serupa. Okey, yang keempat. Ni 5XY dan ini negatif YZ. Lainlah kan, ni XY dengan YZ. So, ini pun ialah sebutan tak serupa. Okey, yang kedua, yang kat bawah ni, okey, X, 9X kuasa 2 dan 8X. Okey, so 9X kuasa 2 dan 8X. Ni X kuasa 2. X kuasa 2 bermaksud X tu ada 2. X ada 2. Ini ada satu X sahaja. Jadi tak sama. Jadi ini pun sebutan tak serupa. Okey, seterusnya 6AB dan 7BA. AB dengan BA. Okey. Ini ialah pemboleh ubah yang sama tapi kedudukan dia tak sama. Ini A kat depan, yang ini A kat belakang. Tapi masih lagi huruf yang sama kan? Jadi ini ialah pemboleh ubah, ini ialah sebutan serupa. Okey, seterusnya yang ini 3M kuasa 2N. Yang kedua ialah 1/4 MN kuasa 2. Sekali imbas nampak macam sama. Tapi awak tengok kat sini, ini kat depan ni M kuasa 2. Yang kat belakang N kuasa 2. So, sama ke? Ini ialah sebutan tak serupa. Okey, yang terakhir 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Jadi ini ialah pemboleh ubah yang serupa ke tak serupa. Jadi ini ialah pemboleh ubah yang sama. Sebab ni K kuasa 2, ini pun K kuasa 2. Sebutan serupa bermaksud pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah adalah huruf yang sama. Okey, kita nak mengenal pasti sebutan serupa atau sebutan tak serupa. Sama macam tadi. Ini adalah soalan buku teks muka surat 111 ataupun sama macam format soalan buku kerja muka surat 50 soalan 2. Okey, kenal pasti sama ada pasangan berikut adalah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Okey, so soalan yang pertama A. 4XY dengan XY per 2. Okey, so serupa ke tak serupa ni? Jadi so XY dengan XY kan? Jadi ini ialah sebutan serupa. Okey, untuk B, ni 12PQ, 12PR. Yang sama antara dua sebutan ni ialah 12 dengan 12. Itu adalah perkali. PQPR. P je sama. Q dan R tak sama. Jadi ini ialah sebutan tak serupa. Okey, yang ketiga C, 3ABC. Yang kedua 0.5 BCA. Sekali pandang macam tak sama. Tapi rupa-rupanya sama sebab ini ABC. Ini ABC. Cuma kedudukan huruf tersebut berbeza. Jadi ini pun ialah sebutan serupa. Okey, dan D, negatif 7H dan juga 6H kuasa 2. H kuasa 2. H kuasa 2 bermaksud ada 2H. Jadi ini ialah sebutan tak serupa.
Okey, ini adalah soalan buku kerja muka surat 50 soalan 3. Okey, nyatakan 3 sebutan serupa bagi setiap sebutan algebra berikut. Okey, contoh A dia bagi negatif 3/5 PQ. Dia suruh awak bagi apa-apa sahaja sebutan tapi syarat dia sebutan serupa. Jadi ikut awak lah awak nak bagi berapa. Contohnya cikgu nak letak 2 PQ. Okay, ini adalah sebutan serupa sebab PQ dan PQ. Okay, kalau tak nak guna 2 PQ, cikgu nak letak negatif 3.23 PQ. Boleh, tak ada masalah. Pun masih lagi sebutan serupa. Okay, ataupun tak naklah cikgu nak letak 100 QP. QP pun boleh sebab QP samalah macam PQ. Okay, kalau 3MN untuk soalan B, 3MN, nyatakan 3 sebutan serupa. So, cikgu letak yang pertama 2MN. Okey, so betul sebab dia masih lagi sebutan yang serupa, huruf M dan huruf N. Ataupun mungkin juga kita boleh letak 0.1 MN. Tak ada masalah, masih lagi sama, pemboleh ubah MN berkali dia ialah 0.1. Okey, dan seterusnya cikgu tukarkan sahaja. Cikgu letak N. N dulu baru M pun masih sama. Kat depan tak letak huruf. Tak letak nombor. Bukan maksud tak ada nombor. Maksudnya kat depan ni ada nombor 1. 1 tak perlu tulis. Okey, jadi sebenarnya cikgu akan terima sebarang jawapan akan diterima asalkan pemboleh ubah yang sama. Apa-apa pun boleh terima asalkan pemboleh ubah itu sama, bermaksud itu masih lagi sebutan serupa. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak menambah ataupun menolak dua ataupun lebih ungkapan algebra. Okey, contohnya ialah soalan pertama 8x tambah 3 tolak 5x tambah 2. Okey, ini soalan yang pertama lah. Okey, so cara dia ialah, yang pertama ialah kita kena kumpulkan sebutan serupa. So, kalau macam soalan yang pertama ni, apa sebutan serupa yang ada? Okey, so yang pertama ialah 8x. Cikgu bulatkan 8x. Ini ialah sebutan pertama. Mana sebutan serupa lagi dengan 8x? Macam cikgu cakap tadi, sebutan serupa kita akan tengok pemboleh ubah kan. So, kalau kat sini X, mana lagi yang ada X? Ini ada negatif 5X. Okey, so negatif 5X. Okay, cikgu kumpulkan dia dalam kurungan. Okay, ingat, buat kurungan. So, ni 8X tolak 5X. So, dalam kurungan pun cikgu buat 8X tolak 5X. Okey, kemudian tambahkan dengan, okey, kat sini ada yang tak ada tanda bulat ke apa, ni ada tambah 3 dengan tambah 2. So, cikgu buat lagi kurungan untuk yang tak ada simbol apa-apa. Okey, tambah 3 tambah 2. Okey, ni tambah 3 tambah 2. Okey, so kita nak selesaikan kurungan pertama dahulu. 8x tolak dengan 5x. Okey, so 8x, apa maksud 8x? Macam dulu, minggu lepas kita belajar 8x ni bermaksud ada 8 kotak, kotak tu ada x bilangan guli kan, kita tak tahu. So 8x bermaksud ada 8 kotak lah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak yang kita tak tahu bilangan guli, tolak 5x. Tolak 5x maksudnya cikgu buangkan 5 kotak. Cikgu buang 5 kotak. 8 kotak yang tak tahu bilangan gulinya, X bilangan gulinya tak tahu, cikgu buang 5, tolak 5X. So, tinggal berapa kotak bilangan guli yang kita tak tahu ni. So, ada 3X. So, yang pertama, kurungan pertama 3X. Okay, yang ini, kurungan kedua, ni senang je lah. Tambah 3 tambah 2. Tambah 3 tambah 2, jadi jawapan dia tambah 5. Jadi, ni 8x tambah 3 tolak 5x tambah 2 sama dengan 3x tambah 5. Okey, tengok soalan kedua. Okay, soalan kedua 2x tambah 3y tambah 7 tolak 6y tolak 4x tambah 1. Panjangnya soalan. Okey, so 2x dengan negatif 4x cikgu bulatkan dulu. Sebab ini x dengan x.
Kan X dengan X sama, serupa. So cikgu bulatkan dulu. Tengok ni Mamat Kepot ni cakap apa? Mamat Kepot ni cakap tanda operasi depan sebutan algebra perlu ditandakan bersama. Okey, so kalau macam yang ni, 2 ni tak ada tanda operasi. Maksudnya ada tambah ni, tambah 2, positif 2. Kalau yang ni negatif, depan dia ada negatif, kena bulatkan sekali dengan negatif ni. Mamat Kepot ni cakap tanda operasi. Maksudnya ni negatif ni kena bulatkan sekali supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, so ini untuk X. Okey, tengok apa lagi sebutan yang ada. Kita ada Y, 3Y. Cikgu buat petak. Untuk Y, cikgu petak. Okey, untuk X, cikgu bulat. Untuk Y, cikgu petak. So, ingat Mamat Kepot ni pesan. Tanda operasi kena tanda sekali. So, depan 3 ada tambah. Cikgu bulatkan, cikgu petakkan sekali dengan tambah. Ini 6, 6Y. Depan 6 ada negatif. Cikgu tandakan juga negatif. Okey, so kurungan pertama. Okey, kurungan pertama X dulu. So, X ialah 2X tolak dengan 4X. 2X tolak dengan 4X. Okey, kurungan pertama untuk X. Okey, tambah. Okey, tambah. Mesti tambah. Kurungan kedua untuk Y pula. So, kita ada tambah 3Y. Ni tambah 3Y kat sini. Tolak 6Y. Ni kurungan kedua untuk Y. Kurungkan dia ya. Okey, dan yang seterusnya 7 tambah 1. Ni kurungan yang ketiga. 7 tambah 1. Okey, so sekarang kita selesaikan kurungan untuk kurungan. Okey, 2X tolak 4X. Awak tekan kalkulator awak. 2 tolak 4. Kalau awak jangan tekan X. X tu adalah bilangan kotak tadi. Kita tak tahu kan. So, ni sama juga. 2 tolak 4. So, bila awak tekan kalkulator, 2 tolak 4, awak akan dapat negatif 2X. X jangan tinggal tau. Negatif 2X. Okey, yang ni pula. Kurungan kedua. Kurungan kedua. Tambah 3 tolak 6. Tekan kalkulator. Tambah 3 tolak 6. So, awak akan dapat negatif 3Y. Kurungan kedua ni untuk Y. Jangan lupa, jangan tinggal Y. Kesian dia. Okey, dan yang terakhir tambah 7 tambah 1. So, tambah 7 tambah 1 dapat tambah 8. Jadi, itulah jawapan dia. Okey, ini adalah soalan buku teks muka surat 113. Okey, untuk soalan ni, tengok soalan ni. Okey, dia ada tanda kurungan. Okey, kita siapkan A. Okey, so ini awak kena ingat Okey, ni ada lagu dia ni. Nanti aku terangkan kat mana nak guna lagu ni. Ni lagu ni kita dah belajar. Masa ni awak belajar dengan cikgu awak dulu, Cikgu Karimah. Untuk bab 1. Integer, positif dan negatif. Po, po, po. Ne, ne, po. Ne, po, ne. Po, ne, ne. Apa ni? Okey. Saya tengok soalan yang pertama. 3X tambah 5Y. Okey, 3X tambah 5Y, ini sebab kurungan dia kat depan. So, kurungan kat depan tak ada masalah, salin je. Sebab sekarang ni, step pertama kita nak hilangkan kurungan. Step pertama kita nak Kita nak hilangkan kurungan, so 3X tambah 5Y. Okey, so step kedua, ni nak hilangkan kurungan kat belakang ni. 8X tolak Y tolak 9. Ini yang nak guna lagu po 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 nene po ne po ne po nene. Kita nak gunakan lagu ni. Okey, so kat sini awak tengok tambah po. Okey, tambah ni positif po. 8 ni pun adalah po. Po po. Ni po po po. 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 8 pun po, jawapan mestilah po. Tambah 8X. Okey, so tambah po po po. Okey, yang kedua po ni po. Ni ne, po, ne. Po, ne, ne. Po, ne, ne. Tolak Y. Ni, ne. Negatif Y. So, nak hilangkan kurungan jadi negatif Y. So, ni yang kedua. Po, ne, ne. Ni, po, ne, ne. Okey, yang seterusnya. Po, ni po. Po, ne. Po, ne, ne. Ni pun sama. Po, positif. Jumpa salam negatif po ne ne negatif 9. Ni cara nak hilangkan kurungan dulu. Okey, so sekarang ni awak tengok, lepas tu macam step yang tadi kita kumpulkan dulu. Ini ialah 3X. Okey, mana lagi?
Ada 8X. Okey, kemudian mana lagi sebutan serupa? Kita ada tambah 5Y. Ingat Mamak Kepok tadi pesan apa? Mamak Kepok pesan kena letak sekali, kena kurungkan sekali dengan simbol positif negatif. Tambah 5Y. Okey, so ini negatif Y. Negatif ni sekali. Ingat Y ni, Y ni cikgu tak ada nombor lah. Ada nombor 1. Okey, so ni 3X tambah 8X. Cikgu malas nak letak kurungan. Kalau awak kurungkanlah 3X tambah 8X. So 3 tambah 8 berapa? 3X tambah 8X dapat 11 kan? 11X. Okey, yang kedua ni. Tambah 5 kotak. Kita buat yang kotak pula. Tambah 5 tolak Y. Ni tak ada nombor. Ada awak. 1 ni. Ada 1 kat sini. So tambah 5 tolak 1. So tambah 4Y. Kalau awak tekan kalkulator awak nanti dia keluar 4. Awak jangan tinggalkan 4 kat situ je. Kena ada tambah 4Y. Tambah ni kena ada. Okey, kemudian tolak 9 ni tak ada partner lah cikgu. Tak ada kawan dia. Tak ada yang boleh ni. Jangan tinggalkan dia. Salin balik. Jadi negatif 9. Jadi jawapan dia ialah 11X tambah 4Y tolak 9. Okey. Ingat perlu ada simbol positif atau negatif antara sebutan algebra. So kat sini 11X. Ni ada positif, ada simbol. 4Y, ada lagi simbol, ada 9. So ingat antara setiap sebutan ni kena ada simbol positif atau negatif. Tengok soalan tu. Jangan tinggalkan dia single-single kat situ. Okey, cikgu continue dengan soalan yang kedua. Soalan B. Masih lagi buku teks 113. Okey, so ini soalan dia cikgu salin balik. 12mn tolak 4p tambah 6 tambah 7p. Okey, panjangnya soalan. Okey. Tak payah. Okey, so perkara pertama kena hilangkan kurungan dulu. Macam mana nak hilangkan kurungan? Kena ikut lagu dia. Po nenek po nenek. Kena ikut lagu dia. Okey, so 12mn tolak 4p ni tak ada masalah sebab kurungannya kat depan. Kurungan dia kat depan, tak ada simbol pula kat depan, salin balik je. So salin balik 12mn tolak 4p. Okey, sekarang yang ni pula. Okey, ni po. Okey, 6 po. Po. Ingat po. Po 6 po. So po. Tambah 6. Positif 6. Okey, yang kedua. Po. Jumpa po juga. Po lah. Po. So po juga 7p. Tambah juga 7p. Okey, settle kurungan kedua. Baru buat kurungan ketiga. Kurungan ketiga. Negatif 10mn. Ni ne. Okey, ni ne. Jumpa po. Ne, po, ne. Ni. Ne, po, ne. So negatif 10mn. Okey, seterusnya. Yang kedua. Ini ne, po. Ne, po, ne. Ni yang ketiga ni. Ne, po, ne. Ne, po, ne. Jadi positif P ni dah jadi negatif P. Sebab apa? Sebab dia jumpa ne kat depan ni. Ne, po, ne. Okey, yang terakhir. Ne. Okey, kat luar ne. Jumpa kat dalam ne juga. Ne, po. Ne, po. So positif 2. Okey, dah hilang semua kurungan. Baru kita boleh kumpulkan. Okey, 12mn. Negatif 10mn. Ni sebutan serupa. So kita buat tanda bulat. Okey, mana lagi? Ni negatif 4p. Tambah 7p. Ada lagi tak p? Ni ada lagi satu p. Negatif p. Okey, ada lagi p tak ada. Okay, ni yang macam biasalah. Okey, so kita kumpulkan yang sebutan serupa dulu. Okey, so 12 yang bulat dulu 12 tolak 10. 12. Tekan kalkulator 12 tolak 10 awak akan dapat 2mn. Okey, yang kedua kita yang bulat dah settle, yang petak pula. Petak negatif 4. Okey, negatif 4 tambah 7. Tolak P. P cikgu tak ada nombor. Tak ada nombor ni maksudnya 1. So negatif 4 tambah 7
tolak 1. So kalau tekan kalkulator akan dapat 2P. Ingat 2P bermaksud kat depan dia ni, kat depan dia ada positif 2P. So ingat kalau tak ada simbol letak positif, dia tak boleh tinggal macam tu je. Okey, dan yang terakhir nombor bulat ni yang tak ada bentuk apa-apa, tambah 6 tambah 2 tambah 8. Tapi kalau tekan kalkulator dia tak keluar tambah 8, dia keluar 8. Awak yang kena letak tambah 8. So itu adalah jawapan dia. So ingat yang pertama nak hilangkan kurungan, nyanyi dulu po nenek po nenek. Yang kedua dah hilang kurungan, kumpulkan sebutan serupa, barulah kita boleh selesaikan. Bukan selesaikan, kita permudahkan. Okey, ini adalah soalan buku kerja muka surat 51, soalan 1. Okey, so kita tengok yang pertama 5M ni tak ada kurungan. So kita salin je 5N tambah 4N sebab tak ada kurungan. Okey, yang inilah yang ada kurungan ni. Okey, so ini ne jumpa po. Ne, po, ne. Ne, po, ne. Okey, yang kedua ni ne jumpa ne, po, positif 2M. Okey, dan yang ketiga ni ne, po, ne. Ni ne, po, ne, negatif 3. Okey, dah hilangkan kurungan dengan lagu yang sedap tadi, baru kita kumpulkan sebutan serupa. So 5M, kawan dia yang serupa dengan dia ialah positif 2M. Lagi yang serupa dengan dia, yang serupa lain dia 4N dengan negatif N. Okey, 5M tambah 2M. Okey, so dapat jawapan 7M. 4N dengan tolak N dapat 3N. Kalau tekan kalkulator akan dapat 3. Kalkulator akan 3 lah. 4 tambah 4 tolak 1. Ingat, awak yang kena letak positif. Dan yang terakhir adalah negatif 3. Okey, next. Soalan B. Okey, untuk soalan B. Okey, so yang 12H ni tak ada kurungan ke apa. So letak je lah 12H, salin balik. Okey, yang ini yang kena nyanyi ni. Ni ne, ni 2 ni tak ada simbol. Ni tak ada simbol, maksudnya positif lah. So ne jumpa po. Ne, po, ne. Ne, po, ne. So negatif 2H. Okey, seterusnya yang ni pula. Ne, po, ne, po, ne. So negatif 9K. Dan yang terakhir 9K tak ada kurungan. So salin je tambah K. Okey, bila dah hilang kurungan, barulah kita boleh kumpulkan sebutan serupa. So 12H yang serupa dengan dia ialah negatif 2H. Okey, so negatif 9K yang serupa dengan dia ialah tambah K. Okey, so 12H tolak 2. 12 tolak 2, awak akan dapat 10H. Sebab dia kat depan, jadi tak apa tak letak. Tak apalah tak letak positif. Okey, dan yang seterusnya negatif 9 tambah 1 dapat negatif 8K. Jadi itu adalah jawapan dia. Okey, next soalan C dan D. Masih lagi buku kerja soalan 1. So kalau awak tengok kat sini, 9X tolak 3Y. Ini tak ada kurungan kan? So kita salin je 9X tolak 3Y. Okey, yang kedua awak tengok kat sini, tolak X. Inilah yang kena nyanyi ni. Nepo. Nepo, ne. Okey, ini pula ialah nepo. Nepo, ne. Okey, so hilang dah kurungan. Bila hilang kurungan, kita boleh tukar, baru kita kumpulkan sebutan serupa. So 9X tolak X tu serupa. Okey, kemudian ada lagi tolak 3Y dengan negatif 2Y. Okey, so 9X tolak X. Tolak X ni maksudnya tolak 1 lah. So 9 tolak 1 kita akan dapat 8X.
Okey, tolak 3Y, tolak 2Y. So, negatif 3 tolak 2. So, awak akan dapat negatif 5Y. Okey, itu jawapan dia. Okey, sekarang kita dalam soalan D. Okey, soalan D, kurungan yang pertama ni, okey, kurungan pertama sebab dia kat depan, tak ada masalah. Kita salin je 5P tolak 3Q. Okey, kurungan yang kat belakang ni, sebab ada positif tau, ada po kat sini. Okey, so po. Okey, next, po. Okey, ini pun po. Okey, po. Okey, dan yang terakhir po, ne. Po, ne. Okey, so bulatkan yang sama 5P dengan 2P. Okey, seterusnya negatif 3Q dengan positif Q. Okey, yang terakhir negatif 4 lah sehingga tak ada pasangan. Okey, selesaikan yang kita bulat tu. Selesaikan yang bulat dulu iaitu P. 5 tambah 2. So, 5 tambah 2, 7. P, jangan lupa P ya. Okey, ini negatif 3 tambah Q ni tak ada nombor maksudnya 1. So, negatif 3 tambah 1. So, negatif 2Q. Dan last kali negatif 4 ni tak ada pasangan. Nak buat salin letak balik. So, jawapan dia ialah 7P tolak 2Q tolak 4. Okey, itu adalah jawapan dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa jawab latihan. Stay safe. Terima kasih.